Oke, salam sejahtera dan salam durian sekali lagi. Hari ini saya berada di Bentong dan bersama saya di pihak saya ialah Cik Jasmi. So, dia merupakan seorang engineer sebenarnya dan sekarang bertukar pekerjaan sebagai seorang penanam durian. Jadi Cik Jasmi sangat berminat dalam durian ini, dia memang sangat berminat. Jadi saya kali pertama jumpa dia terkejut juga sebab dia sanggup tinggal dalam kebun dalam keadaan yang sangat ringkas. Jadi hari ini kita nak mendapatkan sedikit pandangan dan juga bercerita tentang bagaimana dengan kejadian buah ataupun apa yang paling ditakuti oleh penanam durian semasa bunga kembang dalam masa musim hujan. Biasanya kita tahu selalunya berlaku di Malaysia, ada 20 lebih tahun saya dalam industri ini. Kita dapati setiap kali bunga berkembang, masa tu hujan turun dengan lebat dan keguguran buah sangat tinggi. Dan apakah caranya untuk kita menyelesaikannya? Dan kita dapati di sini di kebun Cik Jasmi ini ialah buahnya, kalau kita lihat di atas pokok di sekeliling memang banyak yang kejadian buah agak tinggi dan bentuknya juga boleh dikatakan bulat. Dan kita dapati musangking ini biasanya bentuk bulat ni susah nak dapat. Banyak yang bentuk macam cashew nut ataupun bentuk C atau bentuk yang tidak bujur. Jadi mungkin kita boleh dapatkan sedikit pengalaman Cik Jasmi menggunakan kaedah ataupun cadangan program pembajaan yang saya perkenalkan. Untuk saya perkara yang paling penting nombor satu bila saya mengambil alih kebun ni, nombor satu adalah nanoka. Sebab nanoka adalah banyak kelebihan dia lah untuk menggalakkan pelekatan buah, pembentukan buah dan juga dekat cellular level untuk membaiki daun dan akar jugalah. Foliar yang saya lakukan mengikut program Encik Lim dengan tepat dan kerap. Tiap-tiap minggu kita akan lakukan satu kali. Kita ikutkan dengan what's the word for it? Dengan tepat lah. Okay. Compliant yang dengan tepat lah. Okay. Memang tiap-tiap minggu kita akan lakukan. Jadi kita sebenarnya apa yang dilakukan Cik Jasmi ialah dia akan menyembur CBK dengan BioB2 untuk minggu pertama. Kemudian minggu kedua dia akan menggunakan Fruit 128 campur dengan Green Light. Dan diulangilah minggu ketiga CBK BioB2, minggu keempat Fruit 128 dengan Green Light. Kita buat berterusan sehingga bunga kembang berhenti, lepas tu kita semua balik. Dan sebenarnya apa yang paling ditakuti ialah banyak orang dapati berbunga banyak, kejadian buah rendah. Jadi adakah Cik Jasmi risau tentang benda ni? Ya, memang sebab nombor satu hujan ni dia ada dalam luar kawalan kita lah. So kita cuma boleh berusaha yang dalam kawalan kita lah dengan mengikut program pembajaan yang boleh boleh menolong lah supaya pembungaan dan kejadian pembuahan lebih terjadi lah. Dan mungkin saya berceritakan sedikit mendalam kenapa apa yang ditakuti itu sebenarnya berlaku, ialah kenapa selepas bunga kembang keguguran buah tinggi sangat, iaitu kejadian buah rendah. Kita dapati ini mungkin juga merupakan satu kejadian yang orang kata aneh ataupun takdir lah. Setiap kali bunga kembang di kawasan Rauk dengan Bentong ni mesti hujan. Mungkin kita kata ini satu sumpah kah atau tidak tahu. Tetapi dia merupakan satu fenomena yang boleh dikatakan berlaku setiap tahun. Dan kenapa boleh gugur? Ya, disebabkan semasa bunga antisis ataupun bunga berkembang, bila berlakunya hujan, akan berlakunya pertumbuhan pucuk baru. Bila pertumbuhan pucuk baru, persaingan zat antara daun muda dengan bunga akan berlaku. Jadi biasanya bunga yang kalah, daunnya akan serap banyak zat. Bila zat yang diserap oleh daun tu akan menyebabkan bunga tu kelemah. Bila bunga lemah, kejadian buah tu jadi rendah. Jadi segi pembajaan tu kita harus kawal, kita harus meningkatkan kalsium yang tinggi, boron yang tinggi, potasium yang tinggi. P dengan N kena sederhana. Kalau P tinggi pun dia sebenarnya boleh merangsangkan pertumbuhan daun. Jadi dengan kaedah ini sebenarnya kita nak mengawal ialah supaya pertumbuhan pucuk baru tidak berlaku
Dan pada masa yang sama zat-zat itu dapat disalurkan kepada bunga. Jadi itulah yang meningkatkan kejayaan buah. Tetapi kebanyakan orang buat satu kesilapan yang sama, ialah selalunya semasa bunga berkembang ada orang tabur baja kimia di atas tanah. Dan kita tahu kandungan baja kimia biasanya N adalah tinggi. Itu juga boleh merangsangkan pertumbuhan bunga. Jadi apa yang ditakuti ialah banyak kali kita melakukan kesilapan tanpa diketahui. Itu adalah ciri-ciri yang harus kita perhalusi, tak elakkan daripada apa yang kita lakukan. Terusnya kita nak jadikan buah kita berkualiti. Pembajaan itu seterusnya, buah berkualiti itu memerlukan sedikit perancangan. Terutama kita nak buah kita bijinya keset. Kalau boleh kulitnya tebal sedikit supaya tidak mudah merekah. Dan isinya tebal. Dan isinya tebal tu warnanya harus kuning, berkedut, pahit, bercampur manis. Itulah kualiti yang kita perlukan. Kebun ni dia ada dua stage pembungaan. Stage yang pertama tu memang risau betul. Sebab saya malam-malam saya tengok sini hujan berturut-turut 3 malam now. So memang memang merisaukan lah. Sebab benda ni dia ada di luar kawalan kita. Tapi sebab kita pakai pembajaan yang yang ikut formula Encik Lim, sekurang-kurangnya adalah confidence sikit. Kalau kita dah berusaha pun ada masalah lagi, maksudnya itu dalam luar kawalan kita lah. Okey. Tapi sekurang-kurangnya kita ambil tindakan mengikut SOP dengan tepat, dan kalau hujan pun kita tak risau sangat lah. Jadi pada masa tu ada ke hujan tu lebat tak? Yang masa bunga kembang tu? Memang lebat. Tiap-tiap malam saya ada ambil rekod jangka hujan, kekuatan hujan dari pukul berapa sampai pukul berapa pun kita ada ukur. Okay. Jadi untuk pada masa yang paling teruk tu dia berhujan berturut-turut 3 malam berturut-turut. Untuk dari jangka dalam 4-5 jam. Dia biasalah dia hujan kuat, lepas tu dia renyai-renyai, kadang-kadang dia kuat balik. Masa itulah hati kita terpendam lah katanya. Kenapa hujan tu kita sangat risau bila bunga antisis hujan lebat tu. Kita tahu durian berkembang pada pukul 7 malam sehingga keesokan pagi. Dan kita tahu bunga tu aktif sebenarnya dari 7 hingga tengah malam. Inilah bunga yang paling masa tu aktif. Dan masa itulah kelawar keluar untuk buat pendembungan dan lain-lain. Dan kalau waktu malam hujan, sebenarnya bunga yang dihasilkan pada malam tu mungkin ada yang sebahagian besar dirosak oleh air ataupun dicuci. Melalui proses hujan tu menyebabkan banyak bunga yang akan dicuci. Jadi itulah antara sebabnya kejadian buah rendah. Kedua, kita biasa juga dapati kalau masa bunga antisis, kalau hujan terlalu lebat, biasanya bentuk buah pun dalam bentuk yang seperti yang Jasmine tahu beritahu saya, cashew nut ataupun bentuk C ya. Jadi ini juga antara punca yang boleh menyebabkan keguguran buah, bentuk buah tidak cantik. Tetapi kalau kita lihat kebun di sekeliling sini dengan buah yang di sini yang terdapat dalam kebun Jasmine ini memang banyak yang bulat-bulat macam telur. Okey, kita dapat lihat di atas ini memang bulat macam telur. So ini antara yang satu-satunya ciri yang kita nak rambut sangking grade A lah. Sebab daripada feedback ataupun pengilang durian yang memproses durian, boleh dikatakan grade A yang didapati semua dalam 20% saja. Dan yang B, A, B, C itu dalam lebih kurang 80%. Maksudnya bukan mudah kita nak mencapai sasaran grade A. Yeah. Tetapi kalau kita lihat daripada kebun di sini, nampaknya lah kita boleh mencapai hampir sehingga lebih kurang 60% lah. Sekurang-kurangnya grade A. Nak mencapai 60%. Kalau kita buat culling dengan tinning tu mungkin kita boleh mencapai sasaran 7 hingga 80%. Tapi kita bagi satu anggaran yang lebih selamat lah. 60% itu agak memuaskan lah. Jadi apakah nasihat Cik Rasmi untuk kawan-kawan yang sebenarnya dalam berusaha dalam menanam durian? Untuk saya nombor 1 memang kena ada minat lah. Sebenarnya nak jaga kebun durian ni bukanlah benda yang senang sangat. Nak panjat ke, nak bangun pagi tu. So memang ada minat dulu. Minat adalah prerequisite lah untuk durian. Prasyarat ya. Prasyarat. Ini untuk saya lah, pendapat peribadi saya lah.
Seterusnya jika apa yang berlaku di sini kalau hujan berterusan, pastinya pertumbuhan pucuk baru tidak dapat dihalang, dia akan keluar juga. Jadi antara faktor yang boleh kita gunakan ialah kita akan gunakan kaedah yang di mana pembajaan nisbah K yang lebih tinggi. Dan mungkin juga kita boleh buat satu lagi video semasa buah gugur nanti pada bulan 12. Ataupun pada yang ni pada bulan 10, pertengahan bulan 10. Kita boleh bersama sekali lagi lihat kualiti buah di sini. Apa yang kita boleh buat di sini ialah dari segi sekarang, dari peringkat sekarang dalam bentuk telur ni, kita boleh masukkan baja SP4. Lebih kurang dalam, kalau pokok besar kita boleh masuk lebih kurang dalam 1 bag, iaitu 25 kilo. Tetapi dipecah pada 2 kali atau 3 kali. Dan juga tinggikan K dan juga tinggikan kuantiti magnesium supaya kulitnya hijau. Sebab magnesium dia memastikan kulit durian jadi hijau, dan K yang cukup sebenarnya kita tahu semasa musim hujan kandungan nitrogen akan tinggi. Jadi dengan meninggikan K sebenarnya kita boleh suppress ataupun kita menyekat N daripada melebihi paras yang kita perlukan. Jadi itu antara yang patut kita beri sedikit perhatian. Dan kemudian satu lagi ialah penggunaan amino acid. Amino acid juga memberi kualiti dan juga warna serta aroma yang kita perlukan. Jadi dengan semboran yang kita lakukan dari sekarang, kita memang akan gunakan fruit 128. Biasanya kalau masa sekarang patut kita guna fruit 428. Tetapi disebabkan sekarang adalah pelik. Tahun ni boleh dikatakan banyak benda pelik. Cuaca sekarang sudah macam balik ke musim penghujung tahun, tengkujuh lah. Dia nampaknya macam hujan datang awal. Jadi kita harus ubah sedikit program kita. Kita kekalkan pembajaan kita daripada CBK, Bio B2, Fruit 128, Green Light, dan campur sedikit amino acid untuk memastikan buah kita pada bulan 10.5 nanti yang gugur tu masih kita kekalkan kualiti dalam lingkungan 80-100% lah kualitinya. Jadi itu antara saya mungkin Cik Sasmi boleh beri sedikit perhatian supaya kita bulan 10 nanti kita boleh bersama kita kaji sekali ini apakah kualiti yang dapat dihasilkan di sini. Okay. Dan sebagai ringkasan, sebenarnya saya nak kongsikan sedikit ialah di sini selain daripada pembajaan, pengurusan ladang bersepadu lah. Kalau kita lihat di sekeliling memang kita simpan rumput, dan kebun di sini memang curam. Jadi rumput merupakan kulit kepada tanah. Jadi kita kena simpan rumput. Kedua, segala-gala usaha kita buat ni merupakan satu ikhtiar ataupun usaha berterusan. Selain daripada kerana faktor cuaca, kita bukan penentu utama. Tetapi sekurang-kurangnya kita melakukan setiap ikhtiar ataupun usaha yang terbaik untuk memastikan kita dapat mengharungi perubahan cuaca yang berlaku. Kalau tidak memang cabarannya besar. Kita tahu antara durian yang paling sensitif, yang paling suka nak jaga adalah musangking. Kalau nak tanam di 24 ni dia sebenarnya tak susah. Kalau dia berbunga dia pasti berbuah. Kejadian buah tinggi. Antara saya rasa usaha yang paling utama ialah kita perlu buat apa yang diperlukan oleh pokok. Jangan buat apa yang kita mahu. Kedua ialah dari segi pembajaan yang tepat pada waktu lah. Jadi masa musim buah ni pembajaannya harus dilakukan kerap, sedikit tetapi kerap. Dan disebabkan musim hujan juga kadar larut resap tinggi. Jadi pembajaan tu harus digunakan kerap dan sedikit juga. Sebenarnya untuk saya yang paling penting kita kena faham yang kita masih tidak pandai lagi dalam proses penjagaan pokok ni. Jadi yang saya merasa amat bersyukur lah ada Encik Lim. Saya tahu dia memang sibuk benar orang katanya. Tapi memang bersyukurlah Encik Lim masih lagi boleh meluangkan masa, membuang masa untuk kebun saya walaupun kecil saja. Saya rasa amat gembira lah kerana dapat berjumpa dengan Cik Jasmi tahun lepas. Tahun lepas lah. Musim Covid lah. Kadang-kadang kita boleh dikatakan satu jodoh lah bersama dan kita dapat kongsikan. Saya sebenarnya nak melakukan sesuatu yang terbaik untuk industri durian lah. Tetapi masa memang sangat rehat, jadi kita buat sebaik yang boleh. Okay, terima kasih Cik Nasmi. Terima kasih. Kalau kita lihat pokok di sini, yang bawah di sini adalah D24, yang di atas adalah musang. So kita sebenarnya
Mereka ada juga yang buat cantoman dewasa lah. Selepas dipotongnya di 24, atas tu campur dengan musangking, yang bawah tu masih dikekalkan 24 lagi lah. Jadi kita dapat satu pokok 2 variety.